Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 5 dengan tajuk perpuluhan. Okey, objektif pembelajaran untuk hari ini ialah murid akan dapat membahagi nombor perpuluhan sehingga 3 tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000. Maksudnya kita akan bahagi nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000. Okey, seterusnya kita lihat kriteria kejayaan di mana murid akan dapat menyelesaikan masalah bahagi dengan hanya menggerakkan titik perpuluhan dengan betul. Okey, kita terus kepada contoh 1A. Okey, cikgu ada sifar perpuluhan 56 bahagi dengan 10. Okey, sebelum kita buat, kita lihat nota 1. Bila dibahagi 10, titik bergerak sekali sahaja ke kiri. Okey, maknanya untuk soalan ni, kita akan bergerak sekali sahaja. Okey, untuk bergerak tu macam mana? Okey, lihat nota 2. Untuk bergerak, pertama kita akan cari titik. Titik perpuluhan ni kita cari. Kita nampak kan ni? Dekat antara sifar dengan 5 ada titik. Okey, kita akan mulakan pergerakan kita di sini, di titik perpuluhan. Kita akan bergerak ke kiri. Ke kiri ni macam anak panah yang berwarna oranye ni. Ke kiri sebanyak sekali. Jadi mungkin dalam slide ni kamu nampak anak panah hitam tu kan. Anak panah hitam tu menunjukkan pergerakan hanya berlaku sekali sahaja dan titik perpuluhan berada sebelum sifar. Okey, sebelum sifar yang kita nampak ni akan ada titik. Maknanya titik beralih ke sebelum sifar. Jadi maksud di sini soalan ini menghasilkan jawapan sebagai sifar perpuluhan sifar 56. Okey. Untuk memastikan itulah jawapan kamu, kena perhatikan titik akan berubah selepas bahagi. Maknanya contoh kalau sebelum ni soalan titik berada antara sifar dengan 5 kan. Jadi selepas kita bahagi, sifar beralih tempat dan dia berada antara sifar dengan sifar. Jadi maknanya berlaku perubahan titik perpuluhan. Tu yang kita nak. Selepas proses, titik mesti berubah. Okey, kita lihat contoh 1B. Okey, masih lagi bahagi dengan 10. Maknanya ingat kalau 10 kita akan gerak titik sebanyak sekali sahaja dan lihat nota 2 tu, cari titik dan gerak ke kiri sekali sahaja. Okey. Sekarang ni mata kamu tu lihat di anak panah lengkuk yang berwarna hitam. Daripada titik dia bergerak sekali sahaja. 1. Maknanya titik sekarang ni berada antara nombor 4 dan nombor 7. Dia tak lagi berada antara 7 dengan 5. Tak lagi. Dia berubah. Titik itu berubah. Jadi jawapan untuk 1B ni 4.756. Sebenarnya soalan ni mudah je. Cuma kalau yang salah tu sebab mungkin cuai. Kalau tengok saya buat senang kan. Kita gerak sekali saja. Alihkan titik dan itulah jawapan. Okey. Kita dah selesai contoh untuk bahagi dengan 10. Kita lihat seterusnya contoh yang kedua kita akan bahagi dengan 100. Okey, soalan saya 24.9 bahagi 100. Okey, lihat nota 1. Bila dibahagi 100, titik bergerak 2 kali ke kiri. Nanti ingat kita akan bergerak 2 kali. Cari titik dan gerak ke kiri. Okey, ni titik dah nampak dah. Titik berada antara nombor 4 dan nombor 9. Kita akan gerak bermula dari sini sebanyak 2 kali. 1 dan 2. Jadi selepas bergerak, titik berada depan nombor 2. Titik berada depan nombor 2. Dia dah beralih tempat. Titik dah beralih tempat dah. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 249. Lihat balik. Titik mesti ada kat depan 2. Ni depan 2. Tengok jawapan depan 2 ada titik kan.
Disebabkan depan tu tak ada nombor, jadi kita akan tulis sifar. Jadi jawapan dia sifar 0.249. Kalau kamu tengok nombor soalan dengan nombor jawapan tak berubah. Cuma yang berubah ialah titik sahaja. Okey, kita lihat masih lagi bahagi dengan 100. Kita lihat contoh 2B. Okey, cikgu ada 854.7 bahagi dengan 100. Ingat, kalau bahagi dengan 100, kita akan gerak 2 kali ke kiri. Ke kiri tu sebab proses bahagi. Ke kiri Okey, lihat satu-satu. Kita akan cari titik, ni titik dia. Sebelum 4 ada titik. Okey, kita akan gerak 1. Kalau bergerak sekali, dia berada di antara 5 dan 4 kan. Tapi kita bukan nak gerak sekali, kita nak gerak 2 kali. Kita gerak lagi sekali, gerak lagi. Titik yang akhir sekali ialah antara nombor 8 dengan nombor 5. Dekat situ, antara situ ada satu titik. Jadi dapatlah jawapan sebagai 8.547. Kalau awak perasan nombor soalan tak berubah, titik je berubah. Maknanya apabila titik berubah, maknanya sudah berlaku proses bahagi. Senang kan? Okey, kita lihat contoh yang terakhir. Contoh yang ketiga. Okey, kita akan bahagi dengan 1000. Okey, tengok nota 1. Bila dibahagi 1000, titik bergerak 3 kali ke kiri. Kalau lupa sebenarnya nak gerak sekali ke 2 kali je, sebenarnya kita bilang sifar tu. Kalau sifar ada 3, maknanya kita akan bergerak 3 kali. Senang je kan nak ingat. Okey, untuk soalan ni kalau kamu perasan tak ada titik kan. Jadi kalau tak ada titik, macam mana nak buat Kalau tak ada titik, maknanya kita akan bermula dari belakang sekali. Maknanya bahagian yang paling kanan. Okey, belakang 6 ni maknanya yang paling kanan. Kita akan duduk di belakang 6. Dan kita akan bergerak sebanyak 3 kali. 1, ni baru sekali. Belum lagi kan? Okey, 2, belum lagi. 1 lagi. Kat sini. Kalau kamu nampak ada satu ruang kosong ni, satu ruang kosong kan? Ruang ni kita kena isi dengan nombor sifar. Jadi titik ni sebenarnya berada sebelum sifar. Kalau kamu tengok jawapan, sebelum titik ada sifar. Depan titik pun ada sifar sebab kita tak ada nombor, jadi kita letak sifar lah. Okay, jadi jawapan untuk soalan ni kita dah dapat sifar 0.096. Satu lagi yang kamu boleh perhatikan, bila kita melalui proses bahagi, sebenarnya nombor tu menjadi semakin kecil. Okay, dia tak lagi sama macam yang asal, dia menjadi semakin kecil. Macam yang ni lah, mula-mula soalan dia 96. Bila kita bahagi dengan 1000, dia menjadi nombor yang kurang dari 1. Maknanya bertambah kecil. Itulah maknanya telah berlaku proses bahagi dengan jayanya. Okey, ini contoh yang terakhir. Sebelum kita tamat, kita lihat dulu nota terakhir. Okey, nak bagi ingat. Okey, tengok nombor 1 dulu. Bahagi 10, gerak sekali ke kiri. Kalau, lihat nombor 2 pula. Kalau bahagi 100, gerak 2 kali ke kiri. Okey, tengok nombor 3. Bahagi 1000, kalau bahagi 1000, kita akan gerak 3 kali juga ke kiri. Dan supaya tak lupa, untuk nombor 1, 2, 3 ni, untuk bergerak, kena cari titik. Kalau ada titik. Kalau tak ada, lihat nota 4. Kalau tak ada, jika titik tak ada, gerak dari belakang. Maknanya bahagian yang paling kanan. Ini penutup, nota ni sebagai penutup. Jadi masa buat tu kena ingatlah. Nak gerak berapa kali, nak gerak dari mana, kalau tak ada titik nak gerak macam mana. Ni nota semuanya ada pada nota ni. Jadi kena ingat masa kita buat proses membahagi nanti. Okey, kita dah buat contoh, kita dah lihat kriteria kejayaan, kita dah tahu objektif pembelajaran untuk hari ini. Kita dah ada nota pun sebelum kita tamat tadi. Maknanya kita akan berhenti di sini. Cikgu nak ucapkan terima kasih. Semoga perkongsian
ini mendapat manfaat dan semoga kita jumpa lagi dan bye-bye.